Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, bertemu kita pada minggu ini dalam PDPR bertemu pertemuan maya. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan lihat satu lagi bidang, iaitu bidang akidah. Kerana kita telah pun menghabiskan dua bidang sebelum ini, iaitu bidang tilawah dan juga bidang hadis. Jadi untuk minggu ni kita akan bincang berkaitan dengan bidang akidah, yang mana saya akan cuba kupas dua tajuk pada hari ini, iaitu di bawah tajuk Al-Asma'ul Husna, iaitu yang pertama ialah Ar-Raqib dan yang kedua ialah Asy-Syahid. Kalau kamu masih ingat waktu tingkatan 4 tahun lepas, dalam bidang akidah pun kita mempelajari dua tajuk Asma'ul Husna, iaitu Al-Muntaqim dan juga Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar. Al-Muntaqim Allah Maha Pembalas, Al-Jabbar Allah Maha Perkasa. Boleh orang kaji balik bagi pelajar yang belum ingat, yang terlupa. Baik, untuk silibus tingkatan 5, tahun ini kamu ada lagi dua tajuk Asma'ul Husna, iaitu Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Okey. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Raqib. Ar-Raqib ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha mengawasi. Ar-Raqib maksudnya Allah Maha mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Maksudnya setiap tindak tanduk kita yang kita lakukan, semua ini diawasi oleh suatu kuasa, iaitu kuasa Allah. Maknanya Allah mengawasi kita ni. Kita sentiasa kena berwaspada kerana perbuatan kita ini sedang diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah yang mengawasi. Kenapa Allah mengawasi? Kerana Allah dia mempunyai satu namanya ialah Ar-Raqib, iaitu Maha mengawasi. Okey, clear sampai situ ya. Baik, yang seterusnya dalil Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 117, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 17 itu dalil kepada Allah ini mempunyai sifat Ar-Raqib. Okey, manakala dalil hadis, Abdullah bin Samad radhiyallahu an meriwayatkan bahawa afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Maksudnya ialah iman yang paling afdal. Afdalul iman yang paling afdal ialah an ta'lama, bahawa engkau mengetahui Allah, anna Allah ma'ak, Allah bersama kamu, haitsu ma kunta, di mana engkau berada. Itu riwayat At-Tabrani dan juga Abu Naim, ya. Baik. Jadi nak bagi tahu kepada kita hadis ini, seorang itu yang memiliki iman yang afdal, yang tinggi, apabila seseorang itu dia menganggap bahawa Allah bersama kita, sentiasa bersama kita, mengawasi perbuatan kita di mana kita berada, walaupun kita berada dalam keadaan depan orang ramai, ataupun kita berada dalam seorang-seorang dalam bilik, ataupun kita berada di tempat yang sunyi. Maknanya kita fikir dalam kepala kita Allah sentiasa berada bersama dengan kita. Innallaha ma'ak, bersama kita. Maknanya perbuatan kita, tindak tanduk kita, semuanya sedang diawasi oleh Allah. Di mana saja, 24 jam. Walaupun sedetik pun tidak tertinggal. Itu maksud dia. Itu dalil hadis berkaitan dengan Ar-Raqib, yang membawa maksud Ar-Raqib itu iaitu Maha mengawasi. Okey. Apa bukti dia? Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat
Ar-Raqib. Yang pertama sekali, Allah menguasai manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan dia. Itu dia. Maknanya kepatuhan Allah nak mengawasi kita ini, Ar-Raqib ini, maksudnya Allah mengawasi. Jadi dia mengawasi apa? Dia nak mengawasi kita dari aspek kepatuhan kepada perintah dia dan juga sejauh mana kita meninggalkan larangan dia. Itu dia. Maknanya kalau dia suruh solat, Allah suruh solat, maka solatlah. Solat. Tak solat, Allah tengok. Kenapa dia tak solat? Dia buat apa? Dan menjauhi larangannya, perkara yang Allah larang, sejauh mana kita tak buat. Dia kan mencuri contohnya. Dilarang oleh Allah, tetapi dalam keadaan tertentu, kata, tak ada orang lah, kiri kanan atas bawah tak ada orang. Ambil lah. Ingat, Allah bersifat Ar-Raqib. Dia maha mengawasi kita, jadi kita tak boleh melakukannya kerana itu yang akan dilihat oleh Allah. Dalam surah Al-Ahzab, auzubillah, dia kata apa? Auzubillah minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Kan? Itu dari yang pertama, dari aspek kepatuhan perintah dan larangan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, dari aspek apa? Hubungan sesama manusia dengan manusia. Hubungan sesama manusia dengan manusia. Dia tengok kita. Kan? Sejauh mana hubungan manusia dengan manusia ni? Sejauh mana kita menjaganya? Kan? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sentiasa mengawasi. Itu contohnya. Okey. Dua perkara. Ataupun dua bukti Allah nak mengawasi kita. Yang pertama sekali ialah aspek kepatuhan dan larangan. Yang kedua ialah hubungan sesama manusia. Itu yang dua aspek yang sebagai bukti Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat dengan sifat Ar-Raqib. Okey. Ini tambahan kepada tajuk ini ialah keimanan kepada sifat Ar-Raqib akan menjadi seseorang hamba sentiasa berwaspada. Jadi kalau kita ni beriman dengan sifat Ar-Raqib Allah, kita sentiasa berwaspadalah. Berwaspada, semua zahir batin kita. Zahir itu tindakan luaran kita, batin kita dari segi niat kita, dari segi apa yang kita fikir, itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berusaha melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita ni yakin dengan sifat Ar-Raqib Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita akan taat pada perintah dia. Kerana kita tahu bahawa Allah tu sentiasa, innallaha ma'ak. Allah sentiasa bersama kamu, ada bersama-sama dengan kita, sentiasa mengawasi kita. Jadi kita sentiasa buat. Tak boleh tinggal takut, kan? Ataupun yang kedua ialah merasakan Allah sentiasa mengawasinya. Itu antara dia, macam saya bagi contoh analogi yang mudah lah, katakanlah kita berlembu ataupun kambing lah, lembu atau kambing. Kita nak masukkan kambing tu ke kandang contohnya, kita bagi makan kambing, bukan seekor lah, banyak ekor lah, mungkin 10 ekor, 15 ekor. Waktu pagi kita lepas dia, bagi dia makan di tempat padang rumput. Petang, sudah tentu kita nak suruh dia masuk dalam kandang. Takkan nak biar macam tu je, kan? Okey, masuk balik. Adakah kita ambil seekor-seekor kambing dukung masuk dalam kandang? Jawapannya tidaklah. Takkanlah tak ada lagi orang buat ambil kambing seekor-seekor ataupun lembu besar tu, kan? Ambil seekor-seekor dukung masuk dalam. Tak. Kita mengawasi dia. Kan? Mengawasi dia supaya dia ni menuju ke kandang, seekor dia akan masuk, kan? Kalau tengok perbuatan lembu tu ataupun kambing tu, baru waktu tuan dia nak halau dia supaya masuk dalam kandang tu, tengok mata dia melilau, tengok tuan aku ada ke tidak ni,
kan? Tak ada, lagi. Kan? Tapi ada tuan dia. Bawa lagi apa nama ranting kayu dengan motor lagi, buat lagi. Pish 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 macam tu. Jadi masuk. Dia kambing ataupun lembu tu dia tahu dia sedang diawasi oleh tuan dia. Kan? Jadi bila diawasi oleh tuan dia, maka dia kena taat tak? Apa ketaatan dia? Masuk ke kandang, jangan lari. Tu maksud dia. Begitulah analogi dia yang kita boleh yang boleh kita gambarkan sifat kita. Allah telah perintahkan kepada kita apa? Contohnya kefarduan solat. Solat lah. Solat. Takutlah tak solat kerana kita sedang diperhatikan oleh Allah SWT. Dia sedang diawasi oleh Allah. Itu maksud dia. Saya jelas untuk tajuk Ar-Raqib. Kita akan sambung lepas ini tajuk Asy-Syahid. Asy-Syahid. Tengok pula Asy-Syahid. Jadi sekadar itu saja untuk tajuk Ar-Raqib. InsyaAllah saya akan sambung untuk tajuk Asy-Syahid. Okey saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.